Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 2, iaitu persembahan digital bagi subjek PSVK 1143 Asas Seni Digital. Sebelum saya memulakan pembentangan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Karunisa binti Mak Desa dari kelas PSV 1, ambilan Jun 2023-2028. Isi kandungan yang terdapat pada video ini adalah yang pertama adalah pengenalan asas seni digital, yang kedua maksud Casper, yang ketiga prinsip Casper. Seni digital merupakan hasil karya seni yang menggunakan perisian teknologi moden. Seni digital digunakan secara meluas dalam bentuk seni kontemporari. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada animasi, katalog, poster dan sebagainya. Pada era globalisasi ini, terdapat pelbagai perubahan yang telah berlaku, terutamanya dalam penggunaan teknologi. Hal ini disebabkan oleh peredaran massa. Salah satu perubahan yang terdapat pada seni digital adalah pendekatan Casper yang menggunakan elemen IR, iaitu Industry Revolution 4.0. Definisi bagi Casper adalah reka letak dalam perisian persembahan elektronik ataupun ilmu atau kemahiran yang digunakan untuk meletak dan menyusun media pada paparan bagi menghasilkan persembahan yang menarik. Penyusunan dan reka letak elemen media yang berkesan dapat memberi kesan yang positif terhadap persembahan. Terdapat 6 prinsip rekaan Casper. Yang pertama adalah kontras yang bermaksud perbezaan yang ketara. Yang kedua, alignment yang bermaksud penjajaran. Yang ketiga, simplicity iaitu ringkas. Yang keempat, proximity, jarak antara objek. Yang kelima, emphasis, iaitu penekanan. Yang keenam, yang akhir sekali adalah repetition yang bermaksud pengulangan. Saya telah menghasilkan poster yang bertemakan pembelajaran masa depan. Ini merupakan poster yang dihasilkan oleh saya. Terdapat beberapa elemen yang telah diaplikasikan dalam penghasilan poster ini. Sebagai contoh, image atau grafik, tipografi dan elemen IR atau Industry Revolution 4.0. Saya memilih kaedah VR, iaitu virtual reality, kerana ia sangat sesuai digunakan dalam pendidikan, terutamanya bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan kaedah VR ini telah mendatangkan pelbagai kebaikan, terutamanya dalam bidang pendidikan. Salah satu kebaikan penggunaan kaedah VR ini adalah ia dapat meningkatkan cara pembelajaran yang menarik dan interaktif, serta dapat menggalakkan murid meneroka sesuatu yang baru.
Okey, ini merupakan prinsip kontras yang terdapat pada poster yang telah dihasilkan. Okey, kontras ini merupakan perbezaan yang ketara. Kita boleh lihat terdapat 4 elemen yang terdapat dalam kontras ini. Yang pertama adalah dari segi penggunaan saiz font. Okey, kalau boleh dilihat, font untuk pembelajaran sedikit kecil berbanding font masa depan. Ini kerana untuk menekankan kepada masa depan itu. Di samping itu, pembelajaran menggunakan saiz sedikit kecil berbanding saiz font untuk perkataan masa depan. Yang kedua adalah penggunaan jenis tekstur. Okey, penggunaan jenis tekstur, saya menekankan kepada elemen 3D atau image kepada 3D yang di mana kita boleh lihat ia bertekstur agak lincin dan lutsinar. Ini kerana hal ini boleh menarik perhatian penonton apabila mereka melihat poster ini dan menyebabkan mereka lebih tertumpu kepada perkataan 3D terlebih dahulu. Yang ketiga adalah penggunaan jenis warna. Saya memilih warna ungu gelap dan pink dan juga warna biru muda. Warna yang saya telah sebutkan sebentar tadi merupakan yang terdiri daripada warna sejuk. Okey, gabungan warna ini sangat sesuai kerana ia merupakan warna yang sangat harmoni, dan apabila penonton melihat poster ini, ia tenang dan menarik perhatian penonton. Yang keempat adalah yang terakhir sekali, yang keempat, penggunaan saiz grafik. Di sini saya meletakkan saiz grafik yang agak besar sederhana, di mana saiz grafik itu saya letakkan di sebelah bahagian di sebelah perkataan 3D untuk menampakkan untuk menekankan kepada grafik tersebut. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah alignment, yang bermaksud penjajaran. Okey, prinsip alignment ni penyusunan item dalam poster perlulah kelihatan menarik dan seimbang. Okey, sebagai contoh, dalam poster ini font, grafik ataupun gambar perlu disusun dengan seimbang supaya ia tidak kelihatan serabut dan tidak menyakitkan mata, dan ia juga untuk apabila kita menyusun sesuatu grafik font dalam poster dalam keadaan yang menarik dan seimbang, secara tidak langsung ia dapat menarik perhatian penonton dan ia lebih kelihatan lebih menarik. Di samping itu, kebanyakan poster tidak perlu meletakkan kepada semua ruang bagi mengelakkan untuk mengelakkan berlakunya kesesakan ataupun kepadatan dalam poster itu sendiri. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah simplicity ataupun ringkas. Okey, prinsip simplicity adalah visual atau grafik yang dipilih perlulah ringkas. Okey, pada poster ini saya hanya meletakkan dua visual atau grafik dalam poster tersebut untuk mengelakkan kepadatan dalam poster itu. Sebagai contoh, saya meletakkan seorang yang sedang memakai VR tersebut di sebelah grafik 3D. Prinsip yang keempat adalah proximity, yang bermaksud jarak antara objek. Okey, dalam prinsip ini terbahagi kepada 3, iaitu jarak antara objek,
jarak antara teks, jarak antara grafik, jarak antara teks dan grafik. Okey, kita boleh lihat di sini yang pertama adalah jarak antara teks. Okey, teks untuk pembelajaran masa depan. Pembelajaran masa depan kita boleh dilihat di sini ada sedikit ruang untuk mengelakkan terlalu rapat, dan supaya penonton boleh membaca dan melihat yang mana perkataan yang mana yang menekankan dan ingin menyampaikan maklumat yang mana. Yang kedua adalah jarak antara grafik. Okey, di sini penggunaan grafik adalah dari perkataan 3D dengan grafik yang memakai VR itu. Yang ketiga adalah jarak antara teks dan grafik. Kalau boleh dilihat, penggunaan grafik dan teks saya letakkan sedikit ruang untuk bagi mengelakkan terlalu rapat dan berlakunya kepadatan. Yang kelima adalah emphasis ataupun yang bermaksud penekanan. Dalam emphasis ni ada 5 elemen yang menekankan, elemen penting yang menekankan kepada emphasis. Yang pertama adalah size teks dan objek. Yang kedua, bentuk teks dan objek. Yang ketiga, susun atur teks dan objek. Yang keempat, penggunaan warna teks, objek dan latar. Dan akhir sekali, grafik dan animasi. Untuk yang pertama adalah size teks dan objek. Kita boleh lihat pembelajaran masa depan dan di bawah bahagian bawah masa depan tu adalah objek 3D, di mana kita meletakkan saiz sedikit besar berbanding perkataan masa depan. Yang kedua adalah bentuk teks dan objek. Bentuk teks dan objek ni, bentuk teks adalah saya mengambil font yang lebih besar ataupun yang sedikit bold, dan objek itu saya mengambil objek yang mempunyai tekstur yang agak berkilat supaya ia dapat menonjolkan dan menarik perhatian penonton. Yang ketiga adalah susun atur teks dan objek. Okey, di sini saya menyusun pembelajaran masa depan tu adalah pembelajaran. Saya meletakkan sedikit, saya mengaplikasikan sedikit elemen supaya pada perkataan masa depan sedikit bengkok, sedikit separuh bulatan untuk supaya poster ini kelihatan lebih menarik. Yang keempat adalah penggunaan warna teks, objek dan latar. Seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, penggunaan warna pada poster ini saya menekankan kepada warna sejuk, iaitu yang terdiri daripada warna pink, warna ungu, warna biru muda, dan sedikit warna putih. Yang terakhir adalah grafik dan animasi. Okey, grafik dan animasi ni saya menekankan kepada grafik itu yang sedang memakai VR, dan di sebelah dia adalah perkataan 3D. Yang keenam adalah repetition ataupun yang bermaksud pengulangan. Repetition merupakan elemen warna latar dan saiz serta bentuk font. Okey, kita boleh pada poster ini kita boleh lihat pengulangan kepada bentuk segi empat, di mana ia merupakan latar belakang font pada poster ini. Selain itu, saiznya juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, supaya ia hanya sebagai latar belakang sahaja. Dan warna yang digunakan adalah warna yang sama, iaitu warna ungu. Kebanyakan warna yang terdapat dalam poster ini adalah warna ungu dan warna pink. Saya menggunakan warna ini supaya ia kelihatan menarik dan sesuai dengan tema seperti pembelajaran masa depan yang menggunakan kaedah virtual reality, iaitu yang menekankan kepada elemen Industry Revolution 4.0. Kesimpulannya,
kaedah pembelajaran yang bertemakan masa depan yang menggunakan kaedah VR iaitu virtual reality sangat sesuai digunakan dalam pendidikan, terutamanya bagi kos pendidikan seni visual. Hal ini kerana apabila murid menggunakan kaedah ini secara tidak langsung, murid boleh merasai pengalaman dan meningkatkan daya kreativiti mereka sendiri. Oleh itu, guru perlu apabila guru menggunakan kaedah ini secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah, serta ia dapat menarik perhatian murid dan menarik minat murid dalam menuntut ilmu.